Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz untuk membincangkan tentang tajuk dalam bidang sirah, iaitu tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan bersama-sama melihat apakah isi-isi dalam tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom murid-murid tahun 4 kita bersama-sama mengulang kaji untuk melihat sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan teladan kepada kita semua. Semoga kita dapat mengikuti segala sunnah baginda. Amin ya rabbal alamin. Sifat-sifat Rasul terbahagi kepada 4, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Hari ini kita akan belajar salah satu sifat Rasul, iaitu fatanah. Fatanah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Nabi Muhammad SAW sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Tindakan tersebut dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Iktibar daripada peristiwa ini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kebijaksanaan baginda untuk meleraikan persengketaan dan menamatkan permusuhan. Sebagai rumusan, ia menjadi teladan kepada kita bahawa Nabi Muhammad berusaha mendamaikan persengketaan. Bermaksud kita sebagai umat Islam mestilah sentiasa bersatu padu dalam menegakkan agama Islam. Peristiwa yang kedua, strategi berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan lain dengan bantuan Abdullah bin Uraiqid, seorang yang bukan beragama Islam. Teladan daripada kisah ini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdikari dan jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Sebagai rumusan, Nabi Muhammad merancangkan sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan dan tugasan. Ini menjadikan teladan kepada kita untuk sentiasa merancangkan sesuatu pekerjaan dengan teliti agar kita dapat lakukan pekerjaan itu dengan sempurna. Peristiwa yang ketiga, mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj, yakni Ansar. Setelah berhijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan semua kaum muslimin
bersatu padu dan diguruni oleh musuh. Apa yang dapat dijadikan teladan daripada peristiwa ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW mengukuhkan kesatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka bersaudara. Hal ini menunjukkan perpaduan diutamakan dan kesepakatan yang terjadi di antara kaum muslimin dapat menegakkan syiar Islam. Peristiwa yang keempat, membentuk Piagam Madinah. Apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, Nabi mewujudkan Piagam Madinah yang mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Iktibar daripada peristiwa ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW menetapkan peraturan agar hidup sentiasa harmoni dan teratur. Sebagai rumusan, kita perlu merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya. Yang kelima, usahawan yang unggul. Rasulullah SAW merupakan usahawan yang berjaya. Baginda diamanahkan menguruskan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Dengan kebijaksanaan dan kejujurannya dalam perniagaan, Baginda memperolehi keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Apa yang boleh diteladani daripada keunggulan Nabi ini? Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap urusan merupakan rahsia kejayaan Nabi sebagai usahawan. Sebagai rumusan, kita perlu berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Selesai sudah pelajaran kita pada hari ini di bawah bidang sirah dengan tajuk Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Kita telah belajar tentang 5 keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad SAW. Boleh kita ulang semula anak-anak tahun 4? Jom kita ulang semula. Apakah 5 peristiwa keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, peristiwa perletakan batu Hajarul Aswad. Yang kedua, strategi berhijrah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Yang keempat, membentuk Piagam Madinah. Dan yang kelima, usahawan yang unggul. Alhamdulillah, syukur kita, semoga kita, dalam pelajaran kita pada hari ini dapat jadikan teladan dan iktibar kepada kita untuk mengikuti segala sunnah baginda. Amin ya rabbal alamin. Ustaz rasa setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu di pertemuan yang lain, di pelajaran yang lain pula, InsyaAllah. Oleh itu, Ustaz ucapkan selamat berpuasa. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe